Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, saya Cikgu Ira akan ajar awak subjek matematik. Okay, untuk pengenalan, okay, subjek matematik ni ada beberapa bab ya. Okay, awak boleh tengok buku teks. Okay, ada bab 1, tajuknya nombor nisbah. Okay, awak boleh baca kan. 1.1 sampai 1.5. Then bab 2, faktor dan gandaan. 2.1, 2.2. Okay, bab 3, kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Okay, ada 3.1 dan 3.2. Okay, bab 4, nisbah, kadar dan kadaran. Okay, ada 4.1 hingga 4.5. Okay, bagi bab 5, ungkapan algebra. Okay, 5.1, 5.2. Bab 6, persamaan linear. Okey, 6.1, 6.2, 6.3. Okey, bagi bab 7, tajuk ketaksamaan linear. 7.1, 7.2. Okey, bab 8, garis dan sudut. Okey, bab 9, polikon asas, ada 9.1 sampai 9.3. Manakala bab 10, perimeter dan luas, 10.1 sampailah 10.3. Okay, manakala bab 11, pengenalan set, 11.1 dan 11.2. Okay, bab 12, tajuk dia pengendalian data. Okay, ada satu saja subtajuk dia, 12.1. Okay, bab last kali, bab 13, teorem Pythagoras. Okay, 13.1 dan 13.2 dia punya subtopik dia lah. Okay, so kita mulakan hari ni dengan bab 1 iaitu nombor nisbah. Okay, nombor nisbah. Kita berkenalan dengan nombor nisbah dulu Apa dia nombor nisbah? Okay, bab 1, nombor nisbah. Okay, nombor nisbah ni, okay, sebenarnya maksud dia ialah nombor yang boleh ditulis. Okay, nombor yang boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Pecahan iaitu P per Q. Okey, dengan keadaan P dan Q ialah integer. Integer yang mana Q tak sama dengan kosong. Okay, Q ni tak boleh sama dengan kosong. Kalau tak dia tak tertakrif. Okey, so nombor nisbah ni sebenarnya kita akan belajar dalam subtopik 1.5 nanti. Okey, 1.5 muka surat 23. Okey, yang tu kita akan belajar kemudian. Okey. So untuk hari ni kita fokus pada 1.1. Okey, subtopik 1.1 iaitu integer. Okey, integer. Okey, integer ni ialah, okey, maksud integer ialah kumpulan nombor yang merupakan nombor bulat. Okey, yang penting tu dia adalah nombor bulat. Positif, nombor bulat positif dan nombor bulat negatif. Okey, nombor bulat yang penting dia adalah nombor bulat. Okey, nombor bulat positif dan nombor bulat negatif, termasuk juga sifar. Okey, termasuk sifar ataupun kosong kan, sifar ni. Okey, kosong ataupun sifar. Okey, nombor bulat. Awak kena tahu nombor bulat tu apa dia. Okey, nombor bulat ni sebarang nombor positif ataupun negatif, tak termasuk, okey,
dia tak termasuk pecahan dan juga tak termasuk perpuluhan lah. Okey, nombor bulat ni. Kalau dia nilai dia pecahan, tak kisahlah pecahan tu positif ke, pecahan negatif ke. Contohnya 1/2, 4/5 contoh. So dia adalah bukan integer sebab dia adalah pecahan. Dia bukan nombor bulat. Okey, perpuluhan pun sama. Perpuluhan pun bukan integer sebab perpuluhan ni dia bukan nombor bulat. Contohnya 0.2, negatif 4.5 ke. Okey. Dia bukan integer sebab dia bukan nombor bulat. Okey. So awak kena tahu integer ni ada 2. Okey, integer ada 2 lah, terbagi pada 2. Satu integer positif. Okey, and then satu lagi integer negatif. Okey, apa dia integer positif? Okey, integer positif ni nilai tu dia mesti ada tanda sama ada tanda positif ataupun tanpa tanda. Okey, tanpa tanda. Contohnya macam ni. Okey, contohnya nilai tu contohnya positif 3. Okey. Kalau ada tanda positif, so maksudnya tu integer positif. Ataupun dia boleh juga tanpa tanda. Contohnya tulis 10. Okey. So bila dia tulis 10, so maksudnya awak kena faham 10 tu ia adalah integer positif. Okey. So integer positif boleh ada tanda ataupun tanpa tanda. Okey. Manakala integer negatif ni nombor yang ditulis dengan tanda negatif. Dia wajib ada tanda negatif kalau integer negatif. Okey, wajib ada tanda negatif. Contohnya negatif 4 ke, negatif 20, negatif 100. Ada tanda negatif kat depan dia. Okey, bukan kat belakang. Okey. Tanda negatif mesti berada di depan nombor tu. Okey, so kita panggil dia integer negatif. Okey, tu pengenalan kepada integer. Okey. Okey, contoh seterusnya awak boleh rujuk pada buku teks muka surat 2. Okey, buku teks muka surat 2 ni kita tengok kalau bila diberi situasi. Okey, nak tulis nilai itu positif ke negatif, contohnya macam ni. Situasi tersebut boleh diwakili dengan nombor positif dan nombor negatif. Misalnya, lift naik 2 tingkat ditulis sebagai positif 2 ataupun 2 sahaja. Okey. Sama ada positif 2 ataupun 2. Okey, nak tulis positif boleh, tak tulis positif pun boleh. Okey, and then lift turun 1 tingkat ditulis sebagai negatif 1. Sebab dia turun. Okey, perkataan dia turun. So dia negatif. Kalau yang ni naik. So bila naik positif. Okey. Yang ni suhu di kurun ialah 45 darjah Celsius dan ditulis sebagai positif 45 ataupun 45 je. Ini contoh seterusnya, suhu glacier ialah 10 darjah Celsius di bawah 0 darjah Celsius dan ditulis sebagai negatif 10. Okey, itu dalam bentuk situasi lah. Okey, so nanti cikgu nak awak buat latih diri 1.1a. Okey, cuba jawab. Okey. 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 Kat sini pun ada contoh 2 pun ada latihan. Nak tentukan sama ada setiap nombor yang berikut ialah integer ataupun bukan. Okey. So awak boleh tengoklah. Okey. Tengok kat sini. Kalau nombor ni macam ni, 15 kan nombor bulat kan, 23 nombor bulat. So integer lah. Kalau macam ni perpuluhan. So bukan integer. Ni nombor bulat, integer. Sifar pun integer. Ni 1/2 pecahan. So bukan integer. 6 nombor bulat. Okey, integer. Ni perpuluhan, bukan integer. Pecahan
bukan integer, nombor bulat, integer, and then this one integer juga. Okay. Okay, then awak boleh buat lah latih diri 1.1b nanti awak boleh cuba jawab. Okay, seterusnya. Okay. Okay, seterusnya kita akan masuk pada mewakilkan integer pada garis nombor. Okay. Yang kedua, mewakilkan integer pada garis nombor. Okey, mewakilkan integer pada garis nombor. Okey, integer ni kita dah tahu kan, ada integer positif, integer negatif dan juga termasuklah sifar. Okey. So integer, awak tahu tak garis nombor tu macam mana? Okey. Pernah kan belajar masa sekolah rendah? Okey. Okey, integer garis nombor, sorry. Okey, ni garis nombor, ada garisan. Okey, and then ada sifar di tengah lah. Okey, itu kita panggil garis nombor. Okey, so garis nombor ni 1, 2, 3, 4 dan seterusnya lah. Okey, ni pun samalah. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Okey, so bila di garis nombor ni, sifar di tengah. Okey, sebelah sini. Okey, nilai dia adalah nilai positif. Okay, so sebelah ni nilai positif kita boleh letak sebelah kanan. Okay, and then nilai dia pun semakin bertambah. Nilai semakin besar. Okay, nilai semakin besar bila ke kanan garis nombor. Okay, ni sifar. Okay, and then sebelah sini pula nilai untuk integer negatif. Okay, integer negatif. And then nilai dia semakin kecil lah kan di sebelah kiri. Okey, nilai semakin kecil. Okey. Nilai semakin kecil. Okey. So, awak boleh tengok contoh 3 pada buku teks muka surat 5. Okey, contoh 3, lengkapkan garis nombor dengan nombor berikut. Okay, pertama, negatif 36, negatif 6, negatif 36. Okay, kita tengok garis nombor ni. Okay, so dia bagi nilai negatif 12 je kan. Okay, dia ada 0, 0, 0, 0 kan untuk diisi. Okay, so awak tengok daripada nilai ni, so awak tahulah. Ni je nilai positif. So, automatik kat sinilah. Tempat 6 tu kat sini nilai dia, okay. Dia je integer positif. And then, dalam nombor ni, yang paling negatifnya ialah negatif 36 kan. Nilai dia paling negatif, paling kecil. So kat sini lah negatif 36, kat sini nilai dia. Okay. And then sebelah negatif 36, negatif 30 lah. Okay. Negatif 6 sebelah negatif 12. Okay. So, nanti awak boleh cuba latih diri 1.1c. Okay, boleh cuba jawab soalan. Okay. Garis nombor ni lah. Okay, garis nombor awak boleh cuba jawab. Muka surat 6. Okay, dalam buku teks. Okay, nanti awak cuba baru awak boleh faham lah. Okay. Cuba buat nanti. Okay, seterusnya. Yang ketiga hari ni cikgu nak ajar bagaimanakah anda membanding dan menyusun integer mengikut tertib. Okay, dan tertib ni ada tertib menaik, ada juga tertib menurun. Okay, tertib menaik dan juga tertib menurun. Okay. Okay, so yang ketiga, membanding integer. Okey, ni ada formula dia, cikgu bagi awak formula dia senang nak ingat. Okey, membanding integer. Okey, 1, 2,
Okey, tanda. Okey, tanda first kali awak kena tahu tanda lah. Ni maksudnya tanda apa ni? Okey, buka ni daripada, maksudnya kita tengok daripada sebelah kanan. Sebelah sini kita tengok dia, kita tengok buka luas kan. Okey, so buka luas ni maksudnya dia lebih besar. Simbol dia lebih besar Kalau awak lupa, kalau awak dah lupa, daripada maksud dia buka sini maksudnya dia lebih besar. Okey, kalau sini kita tengok pada ni kecil kan. Daripada sini kita tengok, pada depan ni kita tengok kan. Kecil, so dia lebih kecil. Okey, simbol dia lebih kecil. Okey, formula kita cikgu nak ajar ni. Okey, kalau tanda positif. Okey. Kita nak tahu yang mana lebih besar. Kalau dua-dua tu nilai dia positif. Nombor tu positif. Nak tahu yang mana lebih besar, so kita akan pilih nombor. Okey, pilih nombor yang besar. Okey, pilih nombor yang besar. Okey, nombor yang lebih besar. Okey, contohnya macam ni. Nombor yang besar. Dua-dua positif. Dua-dua tanda dia ada tanda positif, tanda positif. Okey, so kita nak pilih nombor yang lebih besar lah. Sebab ni, maksud dia simbol dia lebih besar. Maksudnya dia nak yang depan ni lebih besar daripada yang belakang. Okey, so contohnya nombor dia positif 10 dengan positif 25. Okey, so kita nak pilih mana letak kat depan. Dua-dua tanda positif. Okey, so kita akan pilih 25 lah. Sebab dia 25 ni lebih besar kan daripada 10. So maksudnya kat sini 25, positif 25. And then this one positif 10 letak sini kan. So yang ni kita pilih yang lebih besar. Okey. Okey, boleh faham Yang kedua, bila tanda negatif. Okey, dua-dua ada tanda negatif. Integer negatif. Okey, bila integer negatif, kita nak integer negatif yang kat depan tu lebih besar daripada integer negatif yang di belakang. Okey, so kita akan pilih nombor yang kecil. Nombor mana yang lebih kecil? Okey, kita akan pilih nombor. Nombor bukan tanda. Nombor yang lebih kecil. Okey, nombor yang lebih kecil. Contoh cikgu bagi. Okey, contoh cikgu bagi nombor yang lebih kecil. Dua-dua tanda negatif Okey, so contohnya negatif 30 dengan negatif 11. Okey, so mana nombor yang lebih kecil? Okey, ni nombor. Okey, nombor bukan tanda. Tengok pada nombor je. Ni nombor 30, ni nombor 11. So yang lebih kecil ialah nombor 11. Okey, so kita akan letak negatif 11 lebih besar daripada negatif 30. Okey, so kita akan pilih nombor yang lebih kecil kat depan. Okey. Boleh Satu lagi. Okey, bila ada tanda satu, nombor yang positif, satu lagi nombor yang negatif. Okey, bila kita nak nilai depan lebih besar daripada nilai belakang. So, yang ni kita akan pilih nombor positif. Pilih nombor dengan nombor yang tanda positif. Okay, contohnya. Okey, positif 50 dengan negatif 100. Okey. Awak tengok nombor macam ni lebih besar daripada ni kan. Tapi kita tengok tanda. Okey, sebab tanda. So, kita pilihlah positif 50. So, kat sini positif 50. This one negatif 100. Gitu kan. Walaupun nampak 100 ni lebih besar kan. Tapi sebab dia tanda negatif. Okey. Negatif lebih kecil daripada positif. Tu memang kena ingat lah. Okey. Okey. So, awak boleh cubalah. Dalam buku teks ni ada lagi. Okey, jap. Sebelum buat latihan, awak tengok contoh 4 kan. Banding dan susun. Negatif 3, 4, 2, negatif 5, 6, 0, negatif 1 mengikut tertib menaik. Okay, so sebelum awak susun tu awak kena tengoklah soalan menaik ke menurun. Okay, tengok betul-betul. Jangan tersalahkan. Walaupun nampak soalan ni macam senang tau. Tapi ramai yang
Salah, careless. Sebab dia rasa macam, wah senangnya soalan kan. Just susun je nombor. Kan. Biasa ramai yang careless lah untuk soalan ni. Okay, dah berapa tahun dah ni cikgu ajar form 1. Okay, ramai lagi yang masih cuai. Okay, so tengok betul-betul. Menaik ke menurun, susun ikut tertiap apa. Okay, so ingat nombor. Ingat sekali lagi kalau garis nombor ni awak tahu. Okay, semakin ke kanan, nilai dia semakin positif. Kalau ke kiri, nilai dia semakin negatif walaupun nilai di kiri lebih besar daripada nilai di kanan. Contohnya negatif 100 dengan negatif 10. Okay, walaupun kita nampak macam 100 ni macam lebih besar kan nombor dia daripada negatif 10. Sebenarnya negatif 10 ni dia lebih kecil daripada negatif 10. Okay. So awak boleh buatlah latih diri 1.1D. Okay, boleh cuba buat. Okay. So tujuan untuk hari ni. Okay, cikgu tak sambung dengan 1.2. Kita akan sambung 1.2 ni untuk next class. Okay, next class nanti baru cikgu sambung dengan 1.2, operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Okay, so tujuan untuk hari ni cikgu harap awak boleh faham. Okay, so sebarang soalan nak tanya, boleh tanya cikgu kalau ada yang tak faham ke. And then cikgu harap sangat awak cuba buat latihan yang cikgu bagi tu. And then awak hantar snap gambar, ambil gambar yang awak buat. And then hantar pada cikgu. Okay, untuk matematik ni cikgu nak awak sediakan 2 buku. 2 je dulu. Buku nota panjang tu, matematik. Dah beli kan kat koperasi. Okay, and then awak sediakan 2 buku nota. So untuk bab 1 ni kita guna buku 1. Okay, so awak buat latihan dalam buku nota tu lah, buku 1. Okay, nanti snap gambar, send pada cikgu personal. Okay, itu saja untuk hari ni. Terima kasih. Assalamualaikum.